warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan yang diberikan pada kita. Hari ini hari ke-11 hari puasa. Masuklah penggal kedua dalam sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan hadis yang kata ada 3 fasal. Ada seorang sahabat saya daripada Jengka, saya sebutlah nama dia, YB Ustaz Syahri Azman, memberikan peringatan sikit pada kita tentang hadis yang kita kata awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Itu hadis yang bermaksud puasa itu ada 3 penggal, 3 fasal yang telah kita sebutkan pada kuliah kita pagi semalam. Kata Ustaz Syahri, katanya ada sedikit perbincangan hadis tersebut, kerana ada juga pihak di kalangan ilmuwan atau ulama kita yang mengatakan hadis itu hadis dhaif. Walau bagaimanapun dari segi maknanya kita juga boleh ambil pengajaran insya-Allah dari segi makna. Manakala dari segi kesahihan hadis, ada ulama kata bahawa dia adalah hadis dhaif. Semalam kita berbincang tentang tajuk yang kita ambil daripada satu hadis Nabi riwayat Ahmad bin Hanbal, 4 sifat manusia yang tidak dapat masuk syurga. Pada kali ini ataupun pada pagi ini kita akan berbincang pula dengan satu topik 3 kegelapan. Topik ini pernah saya bentang dalam kuliah-kuliah saya di merata tempat sekitar Kuala Lumpur dan juga Selangor. Cuma pada pagi ini saya kedepankan lagi. Saya harap bila kita buat pengisian secara live ini akan memanjangkan lagi atau melebarkan lagi maklumat yang kita dapat ambil daripada topik yang kita akan bincang pada pagi ini. Rakan sekalian, tajuk 3 kegelapan ini saya ambil sempena daripada ayat Al-Quran, surah Az-Zumar ayat ke-6. Surah Az-Zumar ayat ke-6. Ayatnya panjang, cuma saya ambil keratan yang terlibat saja pada pagi ini kerana masa kita tak berapa lama, sekitar 10 minit ataupun lebih atau kurang sikit. Jadi saya petik keratan yang kita perlukan saja. Memang Al-Quran itu kita perlukan semua sekali. Cuma dalam dari segi perbincangan kita pada pagi ini, kita ambil keratan yang sepatutnya ataupun yang terlibat saja. Allah berfirman, saya ulang balik ayat Az-Zumar ayat ke-6. Mudah-mudahan rakan-rakan sekalian di luar sana dapat merujuk akan ayat ini sambil kita mendengar kuliah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalq fi zulumatin thalath. Maksudnya dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Oleh itu topik kita tadi 3 kegelapan saya keluarkan daripada ayat Az-Zumar ayat ke-6 ini. Ada 3 kegelapan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memaklumkan pada kita bahawa kita berada dalam perut ibu kita dalam suasana ada 3 lapis kegelapan. Bayangkan rakan-rakan sekalian, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Shadiqul Masduq, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang atau manusia mulia yang benar cakapnya dan dibenarkan cakapnya. Itulah sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita telah menyampaikan ayat ini kepada kita pada 1400 tahun lepas, 1400 tahun dulu lagi, yang mana masa itu tak ada kemodenan dari segi teknologi perubatan, alat X-ray, mikroskop dan sebagainya lah. Tiada sebarang kemodenan ataupun kecanggihan alat-alat teknologi
yang melibatkan seperti yang kita lihat sekarang ni, dapat ambil gambar daripada rahim ibu dan sebagainya. Ayat yang kita baca tadi disebut oleh Allah Ta'ala fi zulumatin salas. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam perut ibu kita dalam keadaan 3 lapis kegelapan. Saya sebut dengan 3 lapis kegelapan kerana maksud 3 kegelapan itu ialah yang pertama ialah tembuni, yang kedua ialah rahim, dan yang ketiga ialah perut ibu itu. Kerana sesiapa juga yang berada dalam perut ibunya, maka dia berada dalam 3 lapis. Inilah dimaksudkan sebagai zulumatin salas, 3 kegelapan. Kegelapan yang pertama ialah tembuni, kegelapan yang kedua ialah rahim ibu itu sendiri, dan kegelapan ketiga ialah perut ibu itu sendiri. Oleh itu, rakan-rakan sekalian, kita dapati bahawa fokus utama kita perbincangan pada pagi ini ialah berkaitan dengan 3 kegelapan itu. Perkara yang ingin kita bincang, saya juga ambil perhatian kepada sahabat-sahabat yang memang pakar dalam bidang tafsir. Sekiranya ada kesilapan apa-apa, penterjemahan ke, pentafsiran ke, mohon daripada tuan-tuan yang mempunyai kepakaran dalam bidang tafsir ini supaya memberi teguran. Kerana bimbang juga kita, ilmu kita tak apa banyak, ilmu saya ni tak apa banyak, belajar sikit-sikit saja tuan-tuan. Takut ada sebarang kesilapan, maka menegur itu lebih baik. Oleh itu tuan-tuan, kita sambung semula dalam ayat tadi, fi zulumatin salas, dalam 3 kegelapan. Saya terjemahkan dengan 3 lapis kegelapan. Lapisan pertama ialah tembuni, lapisan kedua ialah rahim, lapisan ketiga ialah perut. Untuk membincangkan hal ini, maka kita bincang sekitar 3 kegelapan tadi. Kalau kita ambil yang lain mungkin tak sempat masa. Untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan. Yang kita kata tadi bahawa 3 kegelapan tadi, bila manusia dilahirkan oleh seseorang ibu, apa yang biasa kita buat? Biasa kita buat ialah diminta kepada bapa ataupun mungkin warisnya, kalau bapa tak ada, supaya azan di telinga kanan dan juga iqamah di telinga kiri. Dua perkara ini dibuat sebaik saja bayi ini dilahirkan. Ini menggambarkan pada kita apa? Bahawa seseorang bayi itu bila dilahirkan oleh Allah Ta'ala, yang mana dalam konteks ayat kita baca tadi, daripada 3 kegelapan. Kita tidak mahu dari segi konsep dia, dari segi falsafahnya. Kita tidak mahu kegelapan yang ada, yang 3 lapis tadi itu kekal ketika seseorang bayi itu keluar daripada perut ibu dia. Mesti dibimbing dia dengan cahaya. Maka cahaya itu ialah cahaya iman. Dilafazkan oleh orang yang mengazankan dan juga mengiqamahkan. Di antara rangkap-rangkap azan, rangkap-rangkap iqamahnya, asyhadu an la ilaha illallah, selepas itu dituruti dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kedua-dua perkara ini, yang pertama pengakuan kepada esanya Allah, yang kedua pengakuan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul, merupakan 2 cara atau 2 perkara yang bakal menjadi cahaya kepada bayi yang keluar daripada perut ibunya yang melalui 3 lapis kegelapan. Dengan 2 perkara itu, iaitu mengesahkan Allah, mengakui kerasulan Nabi Muhammad, 2 perkara ini akan menjadi bimbingannya, penunjuk jalannya. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala lahirkan kita semua dalam keadaan begitu, kita tahu kita lahir dalam keadaan tidak ada seurat benang pun. Kita lahir dalam keadaan kita ini tak ada apa-apa. Malah nama kita pun masih tak ada lagi ketika itu. Kita tidak dikenali lagi. Sebaik saja kita keluar dari perut ibu, kita langsung tidak dikenali oleh sesiapa. Kita tak ada nama lagi. Dalam keadaan kita tak bernama, bin pun tak ada lagi. Selepas itu barulah kita diberikan nama, barulah dikenali kita semua. Kalau saya nama Syukri, mula-mula saya lahir dulu dari perut ibu saya tak ada nama pun. Setelah itu barulah kita ada nama, mak ayah kita beri nama,
dan kita dikenali dengan nama itu. Cuba bayangkan kalau ada orang yang tukar nama dia. Bila dia tahu ada makna yang tak baik pada namanya, dia pun pergi ke Jabatan Pendaftaran untuk ubah nama dia. Maka ditukar gelarannya itu. Mungkin daripada nama sekian kepada nama sekian. Nak boleh jadi sesuai dengan nama dia yang baru itu perlukan masa juga. Sebab itu bila seseorang itu telah diberikan nama oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibu bapanya, maka dia dikenali dah dengan nama-nama itu. Balik semula kita tuan-tuan, rakan-rakan sekalian, bila Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan kita ke permukaan bumi ini, maka Allah tidak biarkan kita dalam keadaan begitu saja untuk mengelakkan kita terus berada dalam kegelapan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan dua perkara kepada kita. Yang pertama ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kita seorang manusia yang membimbing jalan kita, menunjuk jalan kita. Saya petik daripada ayat 107 surah Al-Anbiya. Ramai kita tahu ayat ini. Allah berfirman, "Fama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutuskan kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Siapa dia ataupun apa dia kita maksudkan, Allah hidupkan kita atas muka bumi ini. Allah beri kita bimbingan. Bimbingan pertama, manusia yang macam kita juga. Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan, utuskan kepada kita akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas itu bila Allah kirimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk membimbing kita, menunjuk jalan yang benar pada kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan bahannya ataupun kita nama dari segi pendidikan silibus atau sukatannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sekali-kali mengajar kita menerusi hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak bercakap berdasarkan hawa nafsu, melainkan dia bercakap, dia beritahu berdasarkan wahyu yang diutuskan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga pernah menyebutkan bahawa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yunadihim, ya ayyuhan nasu innama ana rahmah muhdah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menyeru para sahabatnya, wahai sekalian manusia, kata Rasulullah, ketahuilah bahawa sesungguhnya daku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh alam. Itu gambaran kepada Nabi kita dan juga gambaran kepada peranan Nabi kita ke atas muka bumi ini. Dalam ayat tadi, dalam ayat kita baca tadi 107 surah Al-Anbiya menyebutkan tuan-tuan rahmatan lil alamin. Nabi kita itu menjadi rahmat ke sekalian alam. Alam ini bakal mendapat petunjuk dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita juga kata dalam hadis tadi bahawa baginda adalah anugerah Allah kepada kesemua manusia. Tadi kita ada sebut bahawa maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan silibus, diberikan sukatan. Kadang-kadang juga orang sebut manhaj. Nabi kita tak lari daripada manhaj yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda. Nabi kita diberi guideline-nya, diberi panduannya. Ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang Al-Quran. Al-Quran yang kita kata tadi sukatan, apa yang perlu diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu berbunyi, semua kita faham, kita tahu ayat itu, terutama kerana kita berada bulan Ramadan ini. Allah berfirman, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah kata, Allah berfirman kepada kita bahawa tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang diturunkan ke dalam bulan Ramadan itu akan Al-Quranul Karim. Sempena kita berada dalam bulan Ramadan ini, maka sesuailah Al-Quran itu kita sebut tempat atau masa di mana Quran diturunkan ialah pada bulan Ramadan. Ramai ulama-ulama yang mengatakan bahawa bulan Ramadan itu bercahaya ia, menjadi berkat ia kerana turunnya Al-Quran di dalamnya. Dan ayat Quran itu juga menyebut tentang
syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas, menjadi petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi, dia menjadi pembeza di antara benar dengan batil, hak dan batil, benar dengan salah. Quran ialah pembezanya, penjelasan di antara benar dengan salah. Maka Al-Quran menjadi manhaj kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam meneruskan kerja-kerja membimbing manusia, yang mana manusia tadi berada dalam 3 kegelapan. Sekarang ni manusia perlu dibimbing supaya tidak terus berada dalam kegelapan itu. Maka Nabi kita diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi kita diberikan akan manhajnya ataupun muqarrarnya ataupun silibusnya ataupun sukatannya. Nabi kita mengikut secara 100% apa yang ada dalam muqarrar tersebut, dalam Al-Quran tersebut, dan manusia telah dibimbing oleh Nabi SAW dengan menggunakan muqarrarnya, muqarrar Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quranul Karim. Sebab itulah rakan-rakan sekalian, kalau sekiranya kita berada di atas muka bumi sekarang ini, kita menjalani kehidupan kita meninggalkan Al-Quranul Karim, walaupun kita berasa kita berada dalam keadaan jalan yang benar, sebenarnya tidak benar lagi. Selagi mana jalan kita itu tidak dibimbing oleh Al-Quran, walaupun kita tengok molek, elok, sesuai, tapi tak sesuai lagi. Selagi mana tidak bertepatan dengan Al-Quran, selagi itu tidak sesuai. Umpama beginilah tentang keadilan. Kita kata orang yang dikatakan adil misalnya. Apakah adil itu mengikut kalau orang ni diberi RM1, maka orang yang kedua pun diberi RM1? Dari segi keadilannya, tak semagainya begitu. Sebab kalau kita katakanlah duit raya ni, ada anak kita umur 3 tahun dapat RM2, yang 18 tahun dapat RM2 juga. Rasanya tak berapa sesuai. Agaknya yang 3-4 tahun ni dapat RM2, yang besar sikit ni, yang 18-17 tahun mungkin dapat RM10 atau RM5. Maka itu baru dikatakan sesuatu yang sesuai. Apa yang disebut sebagai adil itu ialah apa yang dilihat oleh Allah itu, maka itulah dia dikatakan adil. Kalau kata para ulama kita, adil itu ialah wad'u syai' fi mahallih, meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Tempat apa tu? Kena pada Al-Quran, kena pada muqarrar yang dibawa oleh Allah sebagai suatu sukatan untuk digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa? Dalam membimbing manusia ke jalan yang sebenarnya. Saya kira memadai pada pagi ini, tuan-tuan, rakan-rakan sekalian. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya Al-Quran terus menjadi idola kita, supaya Al-Quran terus menjadi kitab yang membimbing kita, dan Al-Quran ini merupakan mukjizat yang paling lama atas muka bumi. Mukjizat Nabi-Nabi yang lain berlalu dengan matinya atau wafatnya para Nabi, tetapi Al-Quran tuannya telah pergi, tuannya telah wafat, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mukjizat Al-Quran terus ada di atas muka bumi. Maka Al-Quran itu sebelum kita hidup atas muka bumi telah pun ada, selepas kita hidup atas muka bumi pun telah pun ada. Kita masuk kubur pun Quran masih ada atas muka bumi. Nanti kita bangkit daripada mahsyar pun Al-Quran juga ada. Dia akan beri syafaat kepada kita. Dengan cara itu saja maka kehidupan kita yang tadi dalam kegelapan, 3 lapis kegelapan, bila keluar dari perut ibu dibimbing oleh Al-Quran yang mana dijelaskan atau diberi contoh oleh Nabi Muhammad SAW, maka beradalah kita dalam kebenaran sepanjang masa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekalkan hidayah Islam, hidayah iman, hidayah Al-Quran kepada kita semua, dan diakhiri kehidupan kita dalam keadaan kita berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Akhirnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita juga berpegang teguh di atas jalan yang dianjurkan oleh Al-Quranul Karim. Sekianlah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.